Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, tazkirah sekitar 10 minit ini kita akan menyentuh berkenaan dengan sambutan Valentine's Day, yang mana disambut boleh dikatakan oleh ramai manusia di seluruh dunia, termasuk di dalam negara kita pada masa ini. Valentine's Day akan disambut pada hari esok, 14 Februari setiap tahun. Jadi ramailah di antara yang meraihkan sambutan ini, bukan sahaja merangkumi suami isteri ataupun orang-orang yang sudah berkahwin, tetapi juga ia juga diraihkan, disambut oleh orang-orang yang belum berkahwin, anak-anak kita, adik-adik keluarga, sanak saudara dan sebagainya. Maka pada tengah hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu la tattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu fi juhrin dabbin lattaba'tumuh qulna al-yahud wan nasara qala faman. Nabi memperingatkan kepada kita bahawa kamu akan mengikuti jejak langkah kaum-kaum sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan memasukinya juga. Para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan itu? Maka Nabi menjawab, siapakah lagi kalau bukan mereka. Sidang hadirin mukminin, sambutan Valentine's Day ialah satu sambutan yang diraihkan oleh majoriti penduduk di dunia. Maka apabila kita diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amaran ini, bahawa akan berlaku satu masa kita ini akan mengikuti contoh yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kita yang disebut sebagai kaum Yahudi dan Nasrani, hatta law dakhalu fi juhrin dabbin, kalau masuk lubang biawak sekalipun kita akan memasukinya juga. Ulama hadis mengatakan bahawa maksud hatta law dakhalu fi juhrin dabbin, maksudnya ialah masuk ke lubang biawak itu adalah masuk ke dalam kebinasaan sekalipun, dalam lembah kehinaan sekalipun, kita akan menuruti contoh-contoh yang dilakukan oleh kaum ini, kerana kita menganggap itulah sebagai perkara yang menyeronokkan bagi kita untuk hidup di atas dunia pada hari ini. Maka tidak hairanlah kita apabila kita melihat di sekeliling kita kawan-kawan kita, sanak saudara kita yang menyambut Valentine's Day ini, maka mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Bukan setakat dengan penuh kegembiraan, tapi mereka menyambutnya dengan kemaksiatan. Banyak sudah laporan yang kita terima bagaimana setiap kali Valentine's Day 14 Februari, keesokan harinya 15 Februari, pekerja-pekerja yang membersihkan kawasan-kawasan tertentu akan menjumpai pelbagai perkara-perkara yang mengaibkan, yang menunjukkan betapa jatuhnya moral dan akhlak anak-anak muda pada hari ini, di mana mereka menjumpai pakaian-pakaian dalam yang ditinggalkan, mereka menjumpai kondom-kondom dan sebagainya, pelbagai perkara yang mengaibkan, yang tidak sepatutnya berlaku kepada anak-anak muda yang beragama Islam. Tetapi penemuan-penemuan ini pada setiap kali 15 Februari, kerana sebelum itu adalah 14 Februari, menunjukkan bagaimana apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini benar-benar berlaku kepada kita. Sidang hadirin mukminin, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, maka dia tergolong ke dalam kaum tersebut. Sidang hadirin mukminin, maka marilah kita pada tengah hari ini kita melihat kepada historical background, kepada facts and figures. Kita nak tengok apa sebenarnya maklumat yang betul, yang benar, fakta sebenarnya berkenaan dengan Valentine's Day, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini berasaskan kepada kefahaman yang benar, yang lurus, yang bukannya kepada suatu ikutan yang membuta tuli. Tujuannya ialah supaya kita tahu, apabila asal usul itu diketahui, maka kita dapat memikirkan sama ada kita ingin meneruskan sambutan ini ataupun kita ingin menjauhinya. Sidang hadirin mukminin, maka kita dapati bagaimana Valentine's Day juga dikenali sebagai Saint Valentine's Day. Apa dia Saint Valentine's Day? Apabila kita menyebut Saint Valentine's Day, menunjukkan bahawa ia ada kena mengena dengan nama tokoh paderi Kristian. Dia mempunyai kaitan dengan tokoh agama yang bukan agama Islam, tapi agama Kristian. Itulah yang disebut oleh Nabi sebagai, apabila sahabat bertanya, Al-Yahudu wan Nasara, apakah Yahudi dan Kristian yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, qala faman. Nabi jawab, faman, siapakah lagi kalau bukan mereka? Sidang hadirin mukminin, maka para historians, ahli-ahli pengkaji sejarah menyatakan bahawa dari sudut sejarahnya mereka berbeza pendapat tentang Valentine ini, Valentinus yang mana satu. Sebab dia ada beberapa nama yang dikenali sebagai Valentinus. Valentinus, sidang hadirin mukminin, ada beberapa cerita berkenaan dengan martyrdom, berkenaan dengan matinya mereka ini secara martyr, secara syahid. Mereka dianggap sebagai tokoh syuhada di kalangan orang-orang Kristian. Sidang hadirin mukminin, maka di antara cerita yang terkenalnya ialah berkenaan dengan seorang Valentinus, seorang saint, seorang tokoh pemuka agama Kristian yang bernama Valentinus. Walaupun Valentinus ini ada pelbagai cerita berkenaan dengannya. Iaitu salah satu daripadanya ialah pada zaman kehebatan kerajaan Rom pada masa itu, kerajaan Rom mendapati tentera-tentera Rom ada yang tidak bertenaga, tidak kuat, tidak mampu berperang berhadapan dengan musuh. Kehebatan itu hilang. Maka kajian yang dilakukan oleh kerajaan Rom pada masa itu mendapati bahawa rupa-rupanya tentera-tentera yang telah berkahwin semangatnya lemah berbanding dengan tentera yang tidak berkahwin. Tentera yang bujang lebih kuat tenaganya. Tentera yang bujang tidak teringat kepada kampung halaman, tidak teringat kepada sanak saudara, keluarga, isteri, anak-anak yang ditinggalkan. Tentera yang muda, tentera yang belum berkahwin, yang bujang ini, mereka mempunyai semangat yang kental di medan peperangan. Apabila mereka melihat kepada tentera-tentera Rom yang sudah berkahwin, mereka mendapati bagaimana tentera yang sudah berkahwin lebih lemah tenaga dia. Tentera yang sudah berkahwin keberatan untuk keluar berperang menentang musuh-musuh Rom. Tentera yang sudah berkahwin seringkali rindu kepada kampung halaman, rindu kepada isteri dan anak-anak. Lalu Rom memperkenalkan satu polisi, satu dasar pada zaman itu, iaitu tentera-tentera Rom tidak dibenarkan untuk berkahwin. Ini adalah contoh kezaliman agama Kristian, kezaliman pemerintah Kristian pada zaman Rom. Kerana inginkan tentera yang hebat, maka mereka mengharamkan perkahwinan di kalangan tentera-tentera Rom. Berbeza dengan tentera-tentera Islam, antaranya sejarah menceritakan kepada kita bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila Umar Al-Khattab
apabila sedang berjalan-jalan bersendirian menyiasat apakah yang dialami oleh masyarakatnya pada zaman pemerintahannya sebagai khalifah Islam yang kedua, Umar mendapati ada suatu rumah yang kedengaran tangisan seorang wanita. Umar mendekati rumah itu dan mendengar rintihan seorang wanita yang merindui isteri, yang merindui suaminya yang berada di perbatasan menjadi tentera Islam pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa itu, maka wanita itu mengatakan, bergoncangnya katil ini kerana rinduku padamu. Seorang isteri yang terlalu rindu kepada suaminya meluahkan perasaannya tanpa menyedari bahawa rintihan itu sedang didengar oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar kembali bertanya kepada anaknya Hafsah. Hafsah mengatakan bahawa seorang isteri tidak mampu menanggung kerinduan kepada suaminya jikalau berjauhan lebih daripada 5 ataupun 6 bulan. Maka sejak daripada itu Umar Al-Khattab menetapkan pemerintahannya tidak akan membiarkan tentera berada di perbatasan lebih daripada 6 bulan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka daripada kisah ini kita dapati bagaimana Valentinus telah pun dihukum oleh kerajaan Rom kerana sikapnya yang menikahkan tentera-tentera Rom secara senyap-senyap. Apabila larangan itu dibuat oleh kerajaan Rom, Valentinus tetap memperkahwinkan, menikahkan tentera Rom secara senyap-senyap. Maka apabila ini diketahui oleh kerajaan Rom, maka Maharaja Rom menjatuhkan hukuman mati terhadap Valentinus. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itu salah satu daripada sejarah latar belakang Valentine's Day. Soalnya sekarang, apakah kita ingin menyambut Valentine's Day yang sebenarnya mengenang kesyahidan Valentinus, Saint Valentines yang dianggap sebagai martyr, dianggap sebagai syahid di sisi penganut-penganut agama Kristian. Moga-moga kita membezakan diri kita daripada penganut agama lain. Jadilah seorang Muslim yang mempunyai identiti yang tersendiri, yang mempunyai jati diri, berbangga dengan agamanya. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.